Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and also very good morning to all of you. Hari ini kita akan masuk pelajaran kita bila kita akan review satu persatu filem yang ada dalam Kingdom Animalia. Kita tak boleh belajar secara terus ya dalam Kingdom Animalia ni. Dalam Kingdom Animalia ni dia dibahagikan kepada beberapa filem. Filem tu kamu boleh rujuk dalam nota yang kamu ada ini. Dan saya nak kamu faham bahawa filem yang ada dalam Kingdom Animalia ni adalah Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata dan Chordata. Kamu tahu bila kamu belajar hierarchy of the classification, kita ada domain. Domainnya adalah Eukarya. Lepas domain, second level of taxon adalah kingdom. Dan kingdom dia Animalia. Lepas kingdom, next taxon adalah phylum. So ada phylum sebanyak beberapa phylum ni, iaitu 1 Porifera, 2 Cnidaria, 3 Platyhelminthes, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir Chordata. So ada 9 phylum under kingdom of Animalia. Saya nak kamu study level by level. Jangan terus baca Chordata, jangan terus baca Arthropoda. You need to study level by level, bermula dengan Porifera hinggalah Chordata. Primitif kepada advance. Baik pelajar, kamu boleh rujuk nota untuk kamu belajar benda ni. Saya akan terangkan beberapa perkara penting. Filem yang paling primitif dalam Kingdom Animalia adalah filem Porifera. Porifera ni adalah seperti sponge ya, iaitu karang laut. Sponge ni macam batu. Kalau kita tengok dalam laut, kita dapat macam batu. Rupa-rupanya dia adalah animal. Sponge ini they have no true tissue. Dia tak ada tisu. Tapi dia multicellular. Banyak sel tapi sel dia tak bentuk tisu. Jadi apabila dia tidak ada tisu, maka dia tak boleh bentuk germ layer. So there are no endoderm, no mesoderm dan no ectoderm. Bentuknya asymmetry. Cannot divide into any plane. Tak boleh potong pada mana-mana satah. They have body opening. They are porous body. Maksudnya berliang-liang. Dia nama pun sponge ya, dia berliang-liang. There are a lot of opening sebab dia sangat penting untuk menjalankan proses suspension feeder menggunakan water current. So aliran air ni dia akan masuk melalui liang-liang di tepi. Okey, dia akan masuk water flow. Nampak tak water flow masuk melalui liang-liang ke tepi ni yang kita panggil sebagai pore. Dan dia akan keluar melalui satu liang atas yang kita panggil osculum. Dia punya adult adalah sessile. Sessile ni maksudnya immobile, tak bergerak. Pada peringkat larva, dia free swimming. Penting untuk poin yang berikutnya. Kamu kena highlight keseluruhan poin ni. Water is drawn through ostium, iaitu pore. So setiap liang-liang tepi ni kita panggil ostium. Warna pink ni ya. So dia adalah pore. Into central cavity spongosoil. So liang kat tengah ni adalah yang besar ni spongosoil, highlight ni ya. Dan dia akan keluar melalui larger opening called osculum. So dia adalah suspension feeder ataupun kita panggil sebagai filter feeder. So bila aliran air masuk melalui ini, dia ada sel yang akan menangkap makanan dan dia akan makan melalui perangkapan tersebut. Dia penangkapan tersebut. So kita panggil sebagai suspension feeder. They are cell level organization. So pada perkataan organ system, they are cell level organization. Dia punya kehidupan peringkat sel sahaja. Ada dua sel. Yang pertama adalah choanocyte. Dalam kurungan ya. This is the first cell. Yang second one adalah amebocyte. This is the second cell. Apakah itu choanocyte? Choanocyte ni adalah collar cell. Okay, sel yang ada collar. Mana dia? Cuba cari. Mana choanocyte ini? Choanocyte ini. Nampak tak? Ni choanocyte dia. Choanocyte ni they have flagellum. Nampak ni flagellum dia. Dan dia akan beat the flagella untuk hasilkan water current. Kalau soalan tanya kamu what is the function of choanocyte?
Choanocyte is very important to beat the flagella, generate water current. Water current lah bergerak. Dan dia akan trap the food particle through a collar. Dia akan tangkap food particle. Nampak ya? Dia create water current. So, collar ni akan trap food particle. Ni, choanocyte ni. Ulang sekali lagi, apa function dia? Create the water current by beating the flagellum, titik. They trap the food particle at their collar. Ni. Apabila choanocyte ni tangkap makanan, function yang kedua kita akan tengok kepada fungsi amebocyte. Amebocyte akan take up, highlight perkata take up, yang dia akan digest the food from the surrounding and choanocyte. So apabila choanocyte tangkap makanan, amebocyte akan ambil makanan tersebut dan dia akan digest. Apa function dia tadi? Take up and digest food from the surrounding and choanocyte. Dan dia akan supply nutrient to the other cells. Selain daripada itu, amebocyte, mana amebocyte ni? Amebocyte dekat sini ya. Dia akan manufacture spicule. Spicule ni macam batu-batu keras ya, yang akan menghasilkan karang sponge jadi keras. Dia akan produce sperm and egg also. So, dua benda ni penting untuk kamu faham dengan baik ya. So, itu sahaja berkaitan dengan phylum Porifera. Okay, bye semua.